pada hari ini kita akan sama-sama lagi mendengar pembentangan berkenaan dengan program memperkasakan ICT untuk PDP kita. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan Cikgu Wan Sofian dan juga Cikgu Fadil untuk membentangkannya dengan tajuk Google Sheet dan juga Data Studio. Diharap semua rakan-rakan guru dapat memberikan perhatian dan fokus yang terbaik. Tanpa membuang masa, saya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada usaha Puan Guru Besar SK Pasir Putih, Puan Zarinawan, serta rakan-rakan yang saya hormati lagi saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada hari ini untuk meneruskan PLC Pemekasaan Kemahiran ICT untuk semua cikgu-cikgu SKPP. Untuk tajuk hari ini, saya akan berkongsi tajuk Google Sheet ataupun dalam bahasa Melayu, helaian Google. Sekejap saya share skrin. Okay. Okey. Boleh nampak slide? Kalau nampak, tulis 1. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Okey, untuk tajuk hari ini iaitu Google Sheet ataupun helaian Google. Kita akan belajar 5 tajuk utama. Okay, ada 5 tajuk utama dalam Google Sheet. Google Sheet ni sebenarnya sama dengan Excel, cuma ada sedikit perbezaan. Seperti kalau Excel, kita perlu simpan secara manual, save secara manual, tetapi untuk Google Sheet ni dia automatic save dalam Google Drive. Jadi contohnya tiba-tiba kita tengah buat kerja ke, tiba-tiba laptop mati ke, benda tu dah tersimpan. So selamatlah. Okay, yang kedua, perbezaan yang kedua yang saya lebih prefer Google Sheet ni adalah kita dapat bagi link, dapat bagi pautan yang mana Excel tak ada. Tapi Google Sheet ada, kita dapat bagi pautan sekiranya kita nak kongsi ataupun kita nak seseorang tengok kita punya file. So kita hanya perlu bagi link sahaja. So bila dia tekan, dia boleh tengok lah. Okay. Ada banyak lagi sebenarnya perbezaan, tapi dua tu saya lebih suka lah. Okay. Untuk tajuk yang pertama iaitu sheet vocabulary, iaitu kosakata sheet, helaian. Okay, kita akan belajar ada 5 kosakata untuk Google Sheet. Okay, yang pertama adalah cell. Cell ni nanti saya akan tunjukkan. Okay, yang pertama cell. Yang kedua julat cell. Yang ketiga baris. Yang keempat lajur. Dan yang kelima helaian. Helaian ni membolehkan kita membuat kita dapat buat kerja lain tapi dalam helaian yang sama. Okey. Okey, untuk tajuk yang kedua iaitu kumpul dan
pindahkan data. Biasanya kita akan gunakan Google Form untuk kumpul data. Kemudian kita akan gunakan helaian Google Sheet untuk kita data daripada Google Form tu kita akan pindahkan ke Google Sheet untuk kita susun, analisis dan manipulasi. Nanti saya akan tunjukkan. Okey, seterusnya. Okey, ni kita tengok video dulu. Ni video ni cara untuk pindahkan data. Ini semua dah tahu. Okey, tapi kita tengok dulu video. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya adalah susun. Kita nak susun data kita. Okey, untuk susun data ni kita boleh susun kita boleh susun contohnya nama. Kita nak susun mengikut alfabet. So kita hanya perlu alihkan mouse ni, tertikus ni ke arah Sekejap lagi saya tunjuk Ni baca dulu. Kita arahkan tertikus tu kepada satu anak panah kecil. Kemudian kita boleh pilih sama ada kita nak susun data tu sama ada A ke Z ataupun Z ke A ataupun secara jumlah menaik ataupun jumlah menurun. Okay, ni anak panah kecil. Okey, seterusnya kita juga dapat analisis data yang kita kumpul tadi tu untuk kita cari average, minimum value dan maximum value. Okey, caranya kita hanya klik dekat simbol sigma ni. Lepas tu kita pilih fungsi yang kita nak. Kemudian kita pilih julak sel dan kita tekan enter. Nanti saya akan tunjukkan. Ini video dia. Nanti saya akan tunjukkan Ini kita tengok video dulu. Okey, seterusnya visual. Kita boleh bina carta ataupun graf. Okey, caranya kita pilih data, kemudian kita klik dekat insert dan kita klik carta. Lepas tu kita boleh adjust mengikut kesesuaian kita lah. Macam mana kita nak letak kat mana. Ini videonya.
Okey. Okey, so saya akan tunjukkan bermula dengan tajuk yang pertama. Okey, boleh nampak tak? Boleh nampak Google Sheet? Kalau boleh nampak tekan 2. Nampak tak Google Sheet ni ada nama Abdullah Ashraf, Abdullah Fahmi, ada nampak Tak tak? nampak. Tak nampak? Kejap Boleh nampak? Nampak. Nampak? Nampak. Okey, nampak. Alhamdulillah. Okey, ni adalah contoh helaian Google Sheet. Okey, ni namanya sel. Ni. Okey, sel. Ni satu-satu ni. Okey, kalau ini namanya julat sel. Yang kita select ni. Yang kita pilih ni namanya julat sel. Okey, lepas tu ini dia punya baris ni. Dan yang ini lajur. Okey. Lepas tu untuk susun data ni, contohnya nama ni cikgu nak susun nak namanya tak nak ikut ni lah, maksudnya sekarang ni ikut A kat depan kan, atas sekali, ni nak huruf K kat atas, maksudnya nak susun terbalik. Okey. Cikgu boleh buat macam ni, tapi sebelum tu cikgu kena freezekan dulu. Okey. Baris ni sebab nanti kalau cikgu tak freezekan baris ni, nanti nama ni akan ikut sekali. Contoh macam ni saya akan tunjuk. Dia macam ni. Nama ni dah berada di kat bawah. Kita dah nak macam ni. Jadi caranya cikgu freezekan dulu. Okey, cara dia macam ni, cikgu tekan dekat baris 1 ni. Okey, tekan dekat baris 1 ni. Kemudian cikgu klik dekat view. Lepas tu nampak perkataan ni, freeze ni, cikgu pilih satu baris. Okey, so baris yang pertama ni dia akan kekal walaupun cikgu nak tengok data ke bawah kan. So dia akan kekal ke atas. Dia jadi macam ni lah. Okey, contohnya kalau tak buat macam tu, okey, kita tak tahu tajuk kat atas tu apa. Dia hilang. Faham tak? Boleh ikut tak? Boleh. Boleh Nak ulang lagi sekali ke? Okey, saya ulang lagi sekali. Okey, sebelum kita nak susun kita punya data ni, pastikan kita freezekan dulu baris yang pertama ni. Okey, caranya kita klik dekat baris yang pertama, kemudian kita klik dekat view. Okey. Lepas tu kita klik dekat freeze ni dan kita pilih satu baris. Okey, bekukan baris yang pertama. Okey, so bila kita nak susun, okey, nama ni dia still berada kat atas. Faham Okey, contohnya kita nak freezekan lajur yang pertama. Okey, contohnya kita kalau macam ni kan, nama dia kita tak tahu kan. Contohnya ujian yang keempat ni. Okey, siapa ni dapat 84 ni? Kita tak tahu nama siapa. So kita juga boleh freezekan lajur yang pertama. Caranya sama juga. Okey, tekan dekat lajur A, lajur yang kita nak freezekan tu, kemudian kita tekan view dan kita pilih
satu lajur. So bila kita alihkan, nama dia masih berada lah. Maksudnya kita tahulah nama dia siapa. Okay. Okay, faham Okay, seterusnya apa? Okay, kita nak analisis. Okay, kita nak analisis menggunakan analisis ni kita nak cari jumlah minimum ataupun jumlah maksimum ataupun julat data. Okay. Ini contoh helaian Google ni adalah contoh markah yang 10 orang budak ni, 10 murid ni untuk 4 ujian. Okay, ujian 1, ujian 2, ujian 3. Berapa markah puratanya? Kita nak tahu berapa purata markah untuk keempat-empat ujian ni. Ataupun kita nak tahu berapa nilai ataupun markah minimum dia. Okay. Kalau macam ni kita tahulah sebab sikit kan. Contoh data banyak. So kita takkan nak tengok satu-satu. Okay. So ada formula dia. Okay. Lepas tu sama juga kalau kita nak cari nilai maksimum. Okay. Kita tengok dulu nilai julat data dia ataupun average. Okay. Caranya adalah cikgu tekan dekat sel ni. Okey, sel yang pertama ni. Kemudian cikgu alihkan tertikus ke simbol function. Kemudian cikgu pilih average. Okey, klik average. Kemudian cikgu tekan shift. Okey, dekat keyboard tu tekan shift. Sorry, jangan tekan lagi. Tekan dulu ujian 1. Kemudian tekan okey. Tekan ujian 1, tekan shift dan tekan ujian 4. Okey, sorry. Tekan yang ni, tekan nilai dia. Okey, tekan ujian 1 yang pertama tu 80 tu, kemudian tekan shift dan tekan ujian 4. Okey, kemudian tekan enter. Okey, so kita kat sini dia akan keluar berapa nilai average untuk Abdullah Ashraf ni. So nilai dia adalah 82. Okay, lepas tu untuk suggested autofill ni kita boleh tekan sama ada kita nak terima ataupun tidak. Okay, kalau kita tekan klik dekat tanda right tu, maksud dia semua nilai ni akan keluarlah. Kalau cikgu tak nak macam tu pun boleh juga. Okey. Cikgu hanya tekan dekat sel ni. Okey. Lepas tu letak dekat sini, tarik ke bawah. Pun boleh juga. Okey. Okey, faham tak? Ke nak ulang lagi sekali? Boleh ikut? Nampak tak? Kecil Okey, setakat ni okey? Okey. Okey, seterusnya kita nak cari pula nilai minimum untuk keempat-empat ujian ni. Okey, caranya cikgu klik pada sel yang pertama. Kemudian cikgu klik dekat function dan cikgu pilih minimum. Okey. Lepas tu cikgu klik pada ujian 1. Okey. Kemudian cikgu tekan shift. Okey, dengan ujian 4. Kemudian cikgu tekan enter. Okey. So nilai minimum dia akan keluar. So ini tarik ke bawah sahaja. Okey, seterusnya untuk cari nilai maksimum. Okey, caranya sama. Alihkan tertikus ke function. Kemudian pilih maksimum.
dan masukkan nilai ataupun julat data yang cikgu nak lah. Okay, contohnya kat sini kita nak tengok, kita nak cari nilai maksimum untuk keempat-empat ujian ni. So kita tekan ujian 1, kemudian tekan shift dan tekan ujian 4. Kemudian tekan enter. Okey. So ketiga-tiga nilai ni kita dah dapat lah. Okey, boleh Kalau boleh tekan 5. Kalau faham tekan 5. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya kita nak tengok kita Okey, untuk buat carta kita caranya kita kena pilih dulu julat data yang kita nak. Contohnya kat sini kita nak buat carta untuk 4 ujian ni. So kita tekan dekat ujian 1. Kemudian ataupun kita tekan dekat lajur B. Okey, dan kita tekan shift, tekan dekat lajur E. Okey, kemudian alihkan tertikus, pergi dekat insert, pilih chart ataupun carta. Okey, ni adalah carta untuk 4 ujian bagi 10 orang murid ni. Okey, kalau kita tengok kat sini, carta ni kita boleh tengok, okey, sama ada murid itu untuk ujian 1 dia dapat berapa sampai ujian 4. So kita dapat tengok graf dia sama ada menaik ke ataupun menurun ke. So carta ni cikgu boleh adjust. Okey, nak kecilkan ke, nak letak bawah ke, nak letak tepi ke. Okey. Terpulang lah. Nak letak mana? Okey. Faham Ke nak ulang lagi sekali? Rasa senang faham kot. Okey. Seterusnya, apa lagi? Tajuk yang ke berapa? Okey, seterusnya saya nak tunjukkan dekat sini. Contohnya cikgu macam kat sini kan, dia nombor 1 ni nama. Okey. Murid pertama ni bermula pada nombor yang kedua. Okey, ataupun cikgu nak tambah satu lajur untuk bilangan. Okey, cikgu right click. Kemudian cikgu insert kolom ataupun lajur. Okey, cikgu tulis bilangan. Okey, biasa kalau kita nak tulis satu-satu, contohnya kita nak tulis 1, 2, 3 sampai, maksud dia makan masa lah kan? Ataupun mungkin kita salah tulis. Okey, cara yang paling senang, okey, cikgu tulis dulu nombor 1, nombor 2. Okey, kemudian cikgu tekan shift. Okey, lepas tu cikgu tarikan ke bawah. Okey, kalau ada lagi, bawah lagi. Sorry. Okey, tak kisahlah banyak mana pun cikgu nak tarik ke bawah tu, sampai nombor berapa pun. Okey.
Okey, agak faham lah Okey, saya rasa itu sahajalah untuk Google Sheet. Okey, kalau ada soalan cikgu boleh tanya. Okey, kalau nak kongsikan link contohnya cikgu nak bagi link. Okey, cikgu nak bagi link cikgu punya file ni supaya orang lain boleh tengok ataupun cikgu nak tambahkan rakan kongsi. Maksud dia cikgu nak cikgu lain edit. Okey, caranya cikgu tekan dekat share. Okey. Lepas tu cikgu tambah rakan yang cikgu nak kongsi tu, masukkan email dia. Okey, contohnya email saya. So, tetapkan sebagai editor. Viewer ni saya hanya boleh tengok sahaja. Kalau ulasan ni saya boleh komen. Tapi kalau editor ni dia boleh edit. Okey, boleh pilih sama ada nak notify ataupun tak nak. Okey, nak tulis message, kemudian send. Okey, ini kalau nak tambah rakan kongsi. Okey. Kalau cikgu nak share link, nak bagi link, cikgu tekan dekat share ni. Okey, lepas tu cikgu tukar dekat sini. Tukar dekat sini. Okey, ada 3 pilihan. Okey, kalau yang pertama ni cikgu je boleh tengok. Okey, yang pemilik file ni sahaja boleh tengok, boleh edit. Kalau Ministry of Education ni sesiapa yang buka guna email MOE dia boleh tengok file ni. Okey, tetapi kalau kita pilih yang ketiga ni, sesiapa sahaja yang ada pautan tu dia boleh tengok. Okay, ini pun kita boleh setting juga, kita boleh tetapkan juga sama ada yang dapat link tu, pautan tu dia boleh tengok sahaja ke ataupun dia boleh bagi ulasan ataupun dia boleh edit. So biasanya kita akan buat tetapan viewer sajalah. Lepas tu kita copy link. Okay. Saya cuba paste link kat sini. Okay, cuba tekan klik link tu, boleh tak? Okay, nampak Cikgu Fadil kat situ tengah klik puan guru besar. Okay, bila ada orang lain yang tekan ataupun klik pautan tu, kita akan nampak kat sini. Okay, kita akan nampak kat sini. Okay, faham Okay, apa lagi Okay, ini advance sikit lah saya rasa. Okay, add-on ni. Okay, add-on ni yang AutoCAD ni. Okay, kita boleh biasanya untuk buat ECJ ataupun untuk auto isi borang ke apa ke, kita akan gunakan add-on. Ini kena explore sendirilah. Okay, saya rasa itu sahaja untuk Google Sheet. Kalau ada soalan, macam mana cara nak copy file? Nak copy file. Okay, kalau nak copy, contohnya cikgu dah tekan pada pautan ni kan. Cikgu tekan pautan yang saya bagi tadi tu. Okay, cikgu klik dekat file. Cikgu klik dekat file. Lepas tu cikgu klik make a copy. So, copy file ni akan kita boleh maksudnya kita boleh pindahkan ataupun kita boleh letakkan dalam kita punya folder dalam Google Drive. Kita boleh pilih lah nak letak kat mana. Lepas tu tekan OK.
Okey, Kak Zura faham tak? Okay, faham. Thank you. Okey, sama. Okey, ada soalan tak? Cikgu Faizal? Cikgu Faizal dah expert ni. Soalan. Nak copy keluar dari drive. Okey, kalau nak copy keluar, kita tak boleh copy keluar, kita boleh download. Okey, baik. Faham. Okey, download. Okey, Ah, macam mana kita download, dia punya formula tu tak lekat. Dia tak turut sama. sebab format apa tu? Excel Excel. Oh, dah masuk dalam drive. Excel dengan Google Sheet dia bergaduh kot. Ha? Nak sama macam mana tu, Cikgu Faizal? Okey, katakanlah tadi kita ada tunjuk guna rumus kan? Ah, Formula kan? Min apa semua Ya. tu kan? Okey, ada setengah-setengah tu, kita download daripada drive, masuk ke Excel. Ya. Tapi rumus dia tadi, min tu dia hilang. Contoh. Dia tak lekat. Oh. Jadi dia tak ada value dah. Bila dia masuk dalam sheet Excel, dia tak ada value. Faham tak? Kena Faham tak? tak berapa faham. Tak berapa faham. Contoh tadi ada rumus min tu kan. Okey, min kan. Ambil, Okey. ambil contoh kat sini lah. Okey, dalam sheet kita dah buat, okey, ada value dia 680. Okey. Okey, bila kita download, contoh bila kita download, dia akan pergi ke Excel kan. Betul. Okey, bila dalam Excel tu, min dia ni dia tak boleh baca value dia. Oh. Mungkin formula dia tak link betul lah, dia tak link. Tak boleh buat dah tu. Dia memang tak boleh nak adjust lah. Maksud dia Jia kena download ni lah, kena pilih tak boleh pilih download kepada dalam bentuk Excel. Maksud dia kena download dalam format nak edit balik ke? Dia nak edit balik ke? Nak edit balik lah. Oh. Kalau nak edit balik, edit dalam ni je lah, Google Sheet. Memang tak boleh lah. Tak boleh rasanya. Sebab dia tak sama kat situ. Excel dengan ni. Okey. Terima kasih. Okay. Okay, ada soalan lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak gila. Maaf tak tunjuk muka. Okay. Nak tanya kan, kalau macam dalam sheet ni, dia lebih kurang dengan Excel je kan? Okay. Kalau macam sheet 1 yang bahagian bawah tu, dia nak pada sheet 2, boleh kan? Macam mana? Sheet 1, dia nak pada sheet 2. Kita Dia nak copy daripada sheet 1 pergi ke sheet 2. Boleh. Ke muka surat 2. Boleh. Kalau tengok kat bawah tu dia sheet 1. Sekarang ni kita copy data tu masuk dalam sheet 2. Boleh kan? Maksudnya semua data dalam sheet 1 nak pergi ke sheet 2. Boleh kan? Boleh. Boleh. Okey. Soalan pertama. Soalan kedua. Kalau macam kita nak bina sheet 2 yang baru. Itu data. Lepas tu kita buat data-data yang kata ada data lain lah. Boleh tak data daripada sheet 2 tu kita linkkan ke data sheet 1? Linkkan macam mana tu? Kalau macam dalam Excel kan kita macam guna tanda sama, lepas tu tanda tambah masuk ke dalam sheet 1. Jadi kita tak payah tarik balik data yang ada dalam sheet 2 tu. Sebab kita bukan nak semua data dalam sheet 2 tu. Okey. Macam contohnya dalam sheet 1 tu cuma ada data by class. Contoh data PBD kan. By class. Okey. Dalam sheet 2, kita ada nak buat tentang analisa. Jadi kita nak ambil yang by class tu masuk ke dalam analisa. So dia kena copy satu-satu lah.
contohnya kena copy jumlah total yang ada je lah masuk ke dalam Maksud dia kena copy jumlah data. Maksud dia tak boleh copy semua. bukan copy semua lah, maksudnya kita ada benda-benda certain yang kita nak copy daripada yang satu masuk ke dalam sheet 2 ataupun sebaliknya. Boleh ke macam tu? Untuk sheet 1 tu ada formula tak? Ke sekadar data sahaja? Kalau dalam Excel lah, formula dia. Faizal, tolong tambah kalau Tolong jawab lah, tolong jawab terus. Jawab je. Okey, dia Excel dengan sheet ni dia lebih kurang. Okey, sheet ni dia boleh baca format Excel. Jadi kalau kita guna apa nama kita guna nak link tu, kita buat masuk je formula macam Excel. Dia boleh panggil. Dia boleh panggil kan? Dia boleh panggil. Tapi tu macam saya tanya tadi lah, bila kita pindah ke Excel tu saya pelik. Kenapa dia tak boleh nak panggil lah. Tapi sheet ni dia boleh guna macam Excel. Jadi kalau nak panggil link kata sheet 1, sheet 2 tadi nak panggil data daripada sheet 1 kan. Tak je sama dengan pergi kat sheet 1, pilih je data mana kita nak. Klik je. Nanti dia akan panggil untuk masuk ke sheet 2 lah. Macam Excel. Faham tak? Maksudnya boleh tak? Boleh. Kena tunjuk tu dah. Kena buka terus tunjuk. Kena buka. Aduh. Sebab kalau cakap gini dia tak pernah nampak. Tak faham. Tak faham. Tunjuk je Itu kena analisa tu je. Analisa backclass masuk ke analisa keseluruhan. Keluar dah je. Baik, keluar ke? Ada kan? Sabar Apa yang tu nanti dia kena ni lah. Kena bagi ni sikit. Penerangan sikit. Sebab yang tu guna dia, contohnya kita sebagai penyelaras lah, penyelaras apa-apa pun berkaitan dengan data. Okey, kita nak gabungkan data Okey je, boleh je, share je. Sekejap. Nampak tak? Ada nampak? Nampak. Nampak Kecil. Kecil. Kecil alamak. Tak puas nampak kan? Nampak. Okey, contoh. Okey, contoh. Okey, ni sheet bawah ni sheet daripada 1, 2, 3 apa semua. Okey, ni contoh 6A ni sheet dia yang. Okey, sekarang ni, 6A. Okey, saya punya analisis tu 6A Abdul Ashraf ni. Untuk analisis dia. Sekejap. Okey. Baik, tengok tadi Abdul Ashraf kan? Okey, tadi daripada sheet 6A tu, okey Abdul Ashraf.
BIM Abdul Rahman ni, okey. Katakan markah kat sini dia 84. Okey, yang ni kita typing ni, kita type. Okey, data daripada contoh sheet 6A tu saya pindahkan kepada dia punya ni markah ni. Nampak tu? Sama dengan K13. Dia punya rumus kat atas tu sama dengan K13. Maksudnya dia panggil daripada file tadi 6A K13. Okey. Sana okey, faham tak? Mana dia boleh panggil? Kita tak payah nak type lagi dah. Dia auto Maksudnya panggil. kena guna formula lah je. Ya, daripada awal ni kita sekali je type. Dan sini 84 lah. Katakanlah saya ubah sini 80. Maknanya sekali je dia akan terus ubah. Dia auto lah. Dia auto, dia dah pindah jadi 80. Maksud dia kena masukkan formula dulu lah untuk dia. Formula dia tu je lah yang recall ni. Dia panggil balik ni. Oh. Ni je lah formula je. Maksudnya dia akan panggil daripada situ. Kalau kita ubah kat situ 30, dia panggil kat sini 30 lah. Okey, faham. Dalam Excel dengan Sheet, dengan Google Sheet pun sama je saya tengok. Boleh? Boleh? Boleh Kak Zila. Okey, faham. Terima kasih. Kalau nak lebih dia kena kat depan-depan lah. Lagi ni susah sikit nak tunjuk. Ayam golek. Teko. Terima kasih je. Baik. Okey, rasanya itu sahaja untuk Google Sheet. Rasanya tak ada soalan dah kot. Okey, sebelum kita mulakan kita punya perkongsian daripada Cikgu Fadil untuk data studio, minta kerjasama cikgu untuk isikan dulu Google Form profile. Okay, sebab data tu kita akan gunakan, kita sama-sama buat amali macam mana nak bina data studio. Kalau ada yang belum isi, boleh isi sekarang. Okey, kalau semua dah isi, saya nak serahkan kepada Cikgu Fadil untuk teruskan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Sofian. Dengar Sofian? Okey. Dengar. Tuan Guru Besar dan Besar JBK semua, serta rakan-rakan dikasih sekalian. Okey, Cikgu dah isi dalam profil guru ni. Yang saya tengok ni. Okey, ini data yang cikgu isi. Kita akan dapat daripada data ini kita akan bina data studio. Okey. Untuk permulaannya kita kena register dulu data studio. Cikgu masuk pada ni Google, cikgu type saja data studio. Okey. Cikgu pilih Google Data Studio Overview, klik. Ini untuk yang pertama kali saja untuk kita register Data Studio. Klik pada Play Report. Okey, dia akan keluar sini sebab account ni saya tak pernah guna lagi untuk Data Studio. Jadi sama-sama kita buat.
Ni cikgu boleh pilih sama ada cikgu nak yes to all ataupun cikgu klik no. No pun tak apa, yes pun tak apa. Tekan save. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey, dia akan keluar macam ni report. Kita tengok dulu ni tapak dia. Okey, dia akan jadi macam ni, kosong. Macam ni dia tak ada layout. Dapat cikgu ni? Okey. Del, kongsikan dulu file tu. Ya? So, kita buat sama-sama. Yang mana yang tadi? Okey, share dulu Share dulu. So nanti kita buat sama-sama. Cikgu share dan share dekat cikgu punya Google Drive. Slow lah pula. Yang lain laju tak? Okey, keluar. Okay, cikgu klik dan save dalam cikgu punya Google Drive. Dapat tak cikgu? Saya boleh isi, saya isi dulu ya. Okey, ramai dah masuk tu. Okey, kita tengok pada tadi, kita kembali kepada data studio. Yang atas ni cikgu bertulis profil dulu, analisa profil guru. Okey. Klik. Okey, itu kita dapatkan data yang tadi, kita cuma klik add data. Add data ni cikgu klik sini. Okey, ni kita klik pada Google Sheet. Okey, cikgu pergi pada profil guru data studio tadi. Klik pada tadi dan add. Klik add. Okey, lepas tu add to report. Klik add to report. Okey, siap dah. Okey, dia akan dapat macam ni Okey, kalau cikgu punya layout dia pendek, kecil, kita boleh tukar. Kita boleh adjust punya size dia. Kita boleh tukar layout. Laju Laju sangat ke? Laju Laju. Sorry. Kita semula. Add tadi. Add tadi kita padam balik. Kita boleh pada term dia punya ni layout dia kecil kan? Kita boleh besar. Tekan layout atas ni. Pergi pada layout. Okay, cikgu boleh panjangkan. Contohnya 1200 dia punya lebar. Panjangnya kita buatlah 1000. Tak pun buat 1500 ni panjang. Kita panjang ke bawah. Panjang ke bawah. Okey. Boleh cikgu Okey, ni sekarang ni tak ada data lagi. Okey, add to data. Google Sheet. Klik profil guru. Jumpa tak profil guru ni? Jumpa.
Klik, kemudian add. Okey. Add to report. Okey, dia akan keluar. Okey, dia akan keluar satu table macam ni. Okey, table macam ni. Okey. Sini dia kata data source dia akan ambil daripada data profile guru tadi. Okey, macam mana kita nak setting ni? Cikgu susun je, susun dia tarik dia paling panjang ini. Okey, tarik. Okey, contoh cikgu nak maklumat apa kat sini? Contohnya cikgu nak nama guru. Nama guru dah ada. Kita tarik dia punya jantina dia. Jantina tarik bawah ni, dekat dimension bawah nama guru ni. Okey, letak, tarik dan lepas. Terus yang tarik, okey. Dia akan masuk kat sini. Dia tarik sini susun. Okey, kemudian kita nak apa lagi? Contoh option. Option letak kat dalam dimension. Tarik apa? Drag and lepas je. Okey, dia akan tarik option kat sini. Boleh tak cikgu? Sampai sini okey. Okey, count ni kita tak payah. Kita pangkas je Macam record count ni kita pangkas saja. Tak payah. Okey. Okey, kemudian option pengalaman mengajar. Tarik bawah ni, pengalaman mengajar. Sambung dekat dimension. Okey, dah siap dah untuk table ini. Okey tak? Sekarang kita nak susun. Macam mana kita nak cari, kita nak daripada control kita nak sorting. Cikgu add ni, add to control. Pilih drop down list. Klik sini. Letak kat sini. Dia akan automatik. Kita nak pilih apa? Nama guru. Dia akan keluar nama guru lah. Cikgu klik nama guru ni. Kita ada apa sini? Record count apa? Okey. Nama guru. Okey. Kita klik sini. Cikgu pergi pada style. Style. Okey, tak ada apa. Ini font tag. Kalau cikgu nak besarkan boleh, nak kecilkan boleh. Okey, besar besar. 14. Ini dia punya apa? Warna font. Ni header tak payah, tak perlu. Checkbox. Ini background and border. Kalau dia tak warna. Warna. Okey, kita nak buat dia punya bentuk bulat ke 15, 20. Okey, bulat. Okey, dah. Cikgu buat satu je dulu. Yang lain nanti kita copy je. Copy untuk yang lain. Contohnya, cikgu klik, Ctrl C, lepas tu cikgu Ctrl V. Tekan dulu, cikgu tarik aja kat sini. Okey. Macam sini nama guru kan? Ada dua nama guru. Cikgu pilih sini, kita boleh ambil jantina. Jantina nanti cikgu tarik, masuk, tukar kat sini. Kat nama guru ni. Dia akan tukar pada jantina. Okey. Boleh cikgu tak? Boleh. Yang bawah ni kita akan tukar. Kita setting, kita nak hias lagi cantik. Sama juga cara dia, cikgu klik. Lepas tu cikgu pergi style. Okay, style ni cikgu pilih lah. Sini nak tengok nak buat warna apa. Warna hijau ke. Sama warna cantik. Okay, ni lain. Contoh gitulah. Boleh tarik ke bawah. Okey. Kalau jantina, cikgu boleh tarik, copy lagi dan ambil option.
macam mana cikgu nak susun bagi dia macam dia lebih pada tu teratur bagi style bawah ni di bawah. Lambat lah. Okey, ni nama dia. Ini kita boleh setting lah. Tegak ke nak. Okey. Cikgu nak explore lah tekan ni. Background and border ni lah. Boleh buat border. Hitam. Background hitam. Okey. Okey, atas nanti kita buat satu lagi. Contohnya cikgu nak masukkan form. Tekan ni, A ni. Letak kat sini. Type lah, apa-apa. Dashboard profile dulu. Okey, cikgu besarkan. Pergi kat tab besarkan. Ni botol kita tukar font lain. Bold. Warna cikgu bertukar warna lain. Merah ke. Okey, macam mana nak masuk image? Klik image. Upload on komputer. Macam ambil logo. SKPP. Cari aja. Klik lagi. Okey, siap. Okey, macam kita dah siap macam ni, kita boleh turun view. Kalau cikgu tak nak warna, cikgu bertukar warna ni. Warna ni macam Tina, pergi pada style. Okey, kita bertukar warna lain. Okey, dah siap. Okey, lepas kita siap semua ni, kita tekan klik view. Okey, ni view yang kita tengok nanti. Okey, cikgu pergi nama guru sini. Ni kalau yang dua ni 2 kali isi. Contoh cikgu nak cikgu Munir saja. Okey, nampak? Dia akan keluar terus sorting nama cikgu Munir. Jantina. Jantina ada berapa orang cikgu? Perempuan ada 21, lelaki ada 12. Bilangan dia. Ni option. Bilangan bahasa Melayu 10 orang, bahasa Inggeris 7 orang, untuk bahasa Inggeris. Okey, dia akan terus sorting ikut nama cikgu. Option bahasa Inggeris, cikgu pilih sini lah. Okey. Siap ni kita nak share. Macam kita nak share kat kita punya murid ke. Kita kalau tekan share, sama juga cikgu sekali ajar. Tekan manage access. Okay, ni off kan. Kita on kan. Anyone can view. Copy link dan save. Okay, tu close. Okay, tu share link tu cikgu boleh sharekan terus. Setakat ni okey tak? Boleh tak buat? Kalau kita nak edit, kita tekan edit lagi lah. Kalau kita nak ubah apa-apa.
Okey, itu saja. Jelas tak? Siapa yang rasa ada pertanyaan tak? Kejap ya, okey ya? Simple. Okey. Itu sajalah. Kalau ada pertanyaan boleh tanya. Data ni dia ambil daripada Google Sheet yang tadi lah, yang dia isi tadi ni. Ini kawasan data. Sama je macam saya buat dalam PDM ni. Data PDM break. Kat sini klik ni aliran. Cikgu Fadil, Ya. data apa yang sesuai kita guna ni? Data. Apa-apa data boleh tak pakai. Maklumat apa contoh? Kehadiran Itu tak boleh. boleh. Hadiran boleh. Macam-macam lah. Dan kita collect data tu melalui Google Form saja. Itu. Ataupun memang Kita boleh collect pada Google Form boleh ataupun kita daripada Google Sheet pun boleh. daripada Google Sheet. Okey. Boleh. Tak Macam sempat lah nak kena tengok balik. Macam daripada data sistem usaha murid ni, saya buat daripada Google Sheet terus. Tak ada tu. Manual lah. Manual dia tak ada. Tak ada saya kena access ni. Saya block. Dan semua tu dia simpan dekat drive kita lah kan? Betul. Semua kat dalam drive kita. Okey. Dia simple Sempat je lah ni. nak kena tengok balik. Assalamualaikum, Cikgu Fadil. Salam. Encik Najib. Boleh tak kalau contoh bagaimana kita nak buat analisis untuk pengalaman mengajar cikgu tu? Okey analisis Okey, cikgu pergi pada edit. Graf daripada kita pergi pada edit. Contoh saya buat kat atas. Pendekkan sikit bawah. Okey. Macam mana kalau kita nak buat graf, cikgu pergi pada insert. Cikgu pilih ada tetapai ada chart ada, contoh kita buat tetapai. Kita klik sini. Okey, tetapai ni kan dia ambil daripada nama guru. Okey, kita tukar kepada option mengajar. Okey, dia akan pecah pada pecahan. Contoh lagi. Kalau nak sana cikgu copy je, Ctrl C, Ctrl V. Ambil kepada pengalaman mengajar. Option itu tukar pada pengalaman mengajar, dimension dia. Okey, siap. Tu macam dalam ni dia dalam peratus kan. Pergi pada style. Ada data. Percentage. Okey, pergi pada level. Apa value. Okey, nampak. 10 hingga 15 tahun ada 11 orang. Okey, ni sama juga. Ni persen kita tukar kepada value dia. Itu value persen pada value. Okay, 10 orang bahasa Melayu, 2 pendidikan jasmani kesihatan. Macam nak tahu betul tak? Kita pergi view. Okay, kita tengok pada ni daripada option. Okay, bahasa Melayu ada 10. Matematik ada 4. Kita klik sini. Okay, dia akan keluar matematik saja. Dan pengalaman mengajar. Satu lagi kita letak jantina Copy je, tarik sini. Okey, ni pengalaman mengajar. Kita tarik kepada jantina je. Jantina letak sini. Ada 2 je nanti. Okey lah. Kan keluar macam tu. Dekat atas ni memang ada kosong. Macam mana tengok tulis, cuba tekan A ni. Letak ni, jantina. Dia just tarik je.
Ini pada tahun mengajar. Kita Cik Najib. Siap. Okey, faham. Terima kasih banyak. Kita boleh pilih sama ada kita nak tetapai ke kat insert ni. Kat insert sini pilih. Apa ni yang sesuai kita nak guna apa. Deh. Satu lagi. Ya. Okey, contoh Google Form tu kan. Kita maksud dia kita baru isi. So data studio tu dia automatik ke dia tambah? Automatik tambah. Dia ambil masa 15 minit. Oh. 15 minit. Dia akan ikut data terbaru, disusun akan masuk terus automatik. Okey, contoh kalau kita nak masuk, contoh macam kita buat dalam PDM murid tu kan. Pergi insert. Ni ke? Akan masukkan sekejap tengok. Bukan sekejap. Satu lagi cara dia. Date ni kita boleh pilih juga. Kalau kita ada tarikh lah. Kalau tak ada lah, kita pakai. Contoh pengalaman mengajar. Itu nama murid, nama guru. Okey, ni kalau kita nak contoh okey, ini style. Ini kalau kita nak cari seorang-seorang. Data tu personal lah seorang-seorang. Okey, kita keluar nama Cikgu Rayu saja. Tak nama. Kita boleh kosongkan kat sini. Style. Macam ni ada 100 kan? Kita jadikan dia satu je. Satu je. Lepas kita view. Type nama sini. Enter. Dia keluar. Dia tak banyak-banyak seorang je. Okey tak? Ada lagi tanya tak? Yang ni cikgu boleh buat kotak lah. Pergi kat style. Ni hitam. Tu boleh sekali buat dua sekali dan buat tiga boleh. Klik sini, tekan shift. Okey, atau pergi pada style. Buat line dia.
Dah, siap. Ada apa nak tanya tak? Satu je. Okey kan? Okey. Jelas tak? Yang penting kita ada data dalam Google Sheet. Rasanya nak lebih faham rasanya kena explore sendiri kot. Nadir? Betul. Dia kena explore tekan sikit. Nak tambah pages, add the page nya tambah. Ni tambah page baru lah. Maksud dia macam mana tu page tu? Page ni kalau kita nak page 1, kalau kita nak page 2, kita boleh gunakan page 1 ni sebagai page 2 tak kan? Kita pergi page 1 ni, contohnya ni, kita rename jadi. Rename dulu. Ini home. Okey. Kita klik 3 bintang ni, kita dah duplicate je. Okey, ni duplicate page yang sama. Kita edit sini lah, edit. Dari 2 page, ada 2 page yang sama. Kalau view nampak dia keluar macam mana? Sama juga. Dia keluar yang sama. Kita boleh pilih lah page mana kita nak. Page 2 ke. Page 2 tak ada lagi. Tadi tak ada. Okay, Page 2 ni padam. Sama je macam Google Site. Okay, ni dia copy from home. Nanti kita rename lah sini. Nanti kita tukar lah sini. Kita buat murid pula ke. Okay. Data ni kita ambil daripada data Google Sheet lain lah. Data lain lah? Kita guna data ini. Kita tambah satu lagi kat sini. Bawah ni. Kita buat ni data murid. Data murid. Okey. Dia akan ambil data murid je. Data murid ni kita masuk dalam page yang kedua. Ni kita akan masuk dalam page yang kedua. Kita add data. Data tak ada. Tekan question ni. Lambat pula. Demo. Sebab tu kita tak ada data tu tarik. Kalau tak boleh tarik sini. Pilih sini, tekan add. Tentulah ceritanya. Tekan view. Maaf mencelah Cikgu Fadil. Ya. Tanya kan. Maaflah kalau tertinggal apa ke apa. Okey, kalau daripada data Excel, nak masuk Google Sheet untuk buat data studio ni macam mana? Okey. Dari data Excel ke Google Sheet. Ya. Okey, contoh saya. Tadi Okey, kita kena masuk Google Sheet dulu kan? Okey. Kena masuk data Google Sheet baru boleh buat data studio kan? Betul. Okey, mula-mula kita pergi Google Drive. Google Drive. Jangan lambat. Okey, mula-mula kita buat folder dulu, Folder. Contoh folder, kita buat apa-apalah data. Data murid. Kita tekan create. Okey, kita ambil mana data file Excel tu. Contohlah saya ada tak file Excel. Okey, contoh saya ada ni, contoh Anissa Pencerapan ni. Ini Excel. Contoh ni data Excel. Akan tarik je masuk dalam ni. Okey, dia masuk lah dia. Dia tu convert jadi Google Sheet. Dah siap. Data ni tu boleh gunakan untuk data studio. Okey tak? Okey. Senang kan? Tarik je kan? Lagi tak?
InsyaAllah okey. Okey Yan, tu je Yan. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Cikgu Fadil. Jadi saya harap cikgu-cikgu boleh explore sendiri untuk belajar bina data studio. Sebab benda ni kalau kita just dengar je, kita rasanya susah sikit kot nak faham. Sebab kita kena buat sendiri, kena buat on the spot lah, kena buat. Okay, saya rasa itu saja untuk kongsian hari ini. Jadi saya serahkan kepada pengerusi majlis. Alhamdulillah, sampailah kita ke penghujung program pada hari ini untuk siri yang kedua. Ribuan terima kasih kepada Cikgu Wan Sufian dan juga Cikgu Muhammad Fadil dan juga pihak penganjur yang menyediakan program yang begitu baik sekali. Semoga ianya mendatangkan banyak manfaat untuk kita gunakan bagi memperkasakan keupayaan kita dalam menghasilkan PDP dan data-data yang menarik. Okay, sebelum kita mengakhiri majlis kita, marilah kita membaca tasbih kafarah dan suratul as. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.